شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله الله الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Kita berada pada hari Nuzul Quran, kita berada pada cuti yang diharapkan bagi tuan-tuan. Pada hari ini kita mengambil kesempatan pada hari ini untuk terus kita mendalami dalam program kita Malaysia Quran Time special edition ya kali ini, dan kita bersama dengan tetamu bukan seorang tetapi berdua, kami bertiga pada hari ini, iaitu Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, ya, alhamdulillah kita jarang bertiga Ustaz. Ya, subhanallah. Ya, tapi hari khas ini, hari istimewa ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita sama-sama melihat kepada nuzul Quran. Penurunan Al-Quran sejarahnya serba sedikit, dan kemudian kita ingin melihat kepada apakah yang Allah sampaikan lebih daripada 290 kali berulang perkataan nuzul di dalam Al-Quran. Kita ingin melihat apa maksudnya, dan insya-Allah pada hari ini edisi khas kita bawakan untuk tuan-tuan untuk sama-sama moga-moga kita dapat memahami semangat nuzul Quran ini untuk kita terus istiqamah bersama dengan Alkitab yang Allah turunkan kepada kita. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bersama, ya, kita akan memulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nuzul Quran. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Tuan Fazrul, yang saya kasihi Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Bertemu kita 2 T hari ni ya. Oh, 2 T ya. 1 F ya. 1 F, masya-Allah. TFD ya. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita kepada Allah SWT. Pertama, kita masih lagi digunakan kesempatan berada dalam penghulu segala bulan Ramadan Al-Mubarak, dan hari ini kita bertemu pula dengan hari Nuzulul Quran. Ya. Jadi marilah kita sama-sama rafakkan kesyukuran kita. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas banyaknya nikmat yang Allah Taala beri. Bergabung pula kita, bersahabat pula kita dengan Al-Quran, tak putus-putus setiap hari kita bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Jadi kita mulakan pertemuan kita saat ini dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi, ya, memimpin bacaan sebagai imam kita, ya, pada hari ini Ustaz, ya. Jadi imam di rumah, ya, imam pada tuan-tuan yang berada di rumah. Insya-Allah kita terus, ya, bagi imam-imam, tuan-tuan yang berada di rumah boleh menyimak bacaan. Itu adalah Ummul Quran, ya, induk kepada Al-Quran. Kita bercakap tentang Quran ini Allah turunkan daripada langit yang atas ke langit bawah dalam satu masa, ya. Pada hari apa nanti kita akan tengok.
dan daripada langit bawah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahap-tahap ustaz ya. Itulah yang kita ingin faham, mengapa bertahap-tahapnya itu ia boleh disemak sebenarnya di dalam al-Quran ya. Jadi pada hari ini kita nak melihat sedikit sinopsis ataupun ringkasan pada peringkat awal ini, iaitu kita akan melihat kepada surah Ali Imran. Mari kita tengok kepada ringkasan kita, iaitu surah Ali Imran pada surah yang ketiga, ayat yang ketiga. Kita akan melihat bagaimana al-Quran ini turun bertahap-tahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu adalah tindakan ataupun sinopsis awal sebelum kita melihat apakah tindakan kita. Yang kedua, kita akan melihat kepada surah Al-Kahfi, iaitu al-Quran ini sebagai satu anugerah untuk disyukuri pada ayat yang pertama. Kemudian nanti kita akan melihat bersama dipimpin oleh Ustaz Tarmizi nanti, iaitu jangan tergesa membaca al-Quran ya. Allah menerangkan tentang penurunan al-Quran ini, Nabi ada minta sesuatu. Nanti kita tengok surah Maryam, ulangan sebagai rujukan ulang kaji kita. Dan juga kita sudah pun melihat sebelum ini dalam surah Sajdah, iaitu preview sebelum nikmat utama sampai. Ya, Allah menggunakan perkataan nuzulan dalam surah Sajdah sebentar nanti. Jadi bahagian pertama ini kita melihat 4 daripada lebih 290 tempat di dalam al-Quran. Yang lainnya itu tuan-tuan ada kesempatan nanti insya-Allah Ustaz ya, mungkin pada nuzul Quran akan datang tahun depan kita tengok lagi. Tetapi yang pastinya pada hari ini kita ingin memulakan bacaan kita, iaitu daripada surah Ali Imran ya. Saya mungkin menjemput Ustaz Tarmizi dulu ya membacakan ayat 1 sampai 3 Ustaz ya. Ayat 1 sampai 3 surah Ali Imran. Okey, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Suan Fazrul, Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah kita nak mulakan bacaan kita pada hari ini dengan surah Ali Imran yang terletak di juzuk yang ketiga pada muka surat yang ke-50. Ayat yang pertama, yang kedua dan ketiga Ustaz ya. Baik, insya-Allah. Tak izin ya Ustaz Tirmizi. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. Surahul Azim daripada surah Ali Imran, surah yang belum lagi kita kaji mendalam Ustaz ya, tapi ini tanda bahawa insya-Allah kita akan mengkajilah Ustaz ya. Kita doakan, tuan-tuan doakan kita sempat pergi kepada surah Ali Imran pada masa akan datang. Apakah yang Allah nyatakan? Kalau dalam surah Al-Baqarah ada alif lam mim, dalam surah ini juga ada alif lam mim, diikuti dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu Allah lah tiada Tuhan kecuali Allah yang maha hidup ya, yang maha berdiri sendiri, yang mendirikan segala apa makhluk yang ada di muka bumi ini, yang menguatkan kita. Maka selepas daripada ayat nombor 2 ini ya, sebelum kita pergi ayat nombor 3, kita pergi ayat nombor 2 ini, biasanya selepas huruf muqataah akan disertai dengan informasi maklumat tentang Quran Ustaz ya. Surah Al-Baqarah itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tetapi dalam surah ini Allah beritahu dulu Allah itu yang esa dan maha hidup, maha meneguhkan, kerana surah ini ada 200 ayat adalah surah yang meneguhkan, satu menghidupkan kita tetapi meneguhkan prinsip dalam hidup kita, bagaimana nak teguh, bagaimana kita akan ada kehidupan, ada life ya, bukan sekadar life dari segi fizikal tetapi life dari segi kehidupan hati kita, sehingga kita menjadi orang yang ada prinsip kebenaran, boleh hidup dengan rasa bertuhan. Caranya macam mana? Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Allah menurunkan al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, al-kitaba bil haqq, yang penuh dengan kebenaran.
menjelaskan kebenaran Allah, hari akhirat, tujuan hidup kita, ya. Dan Allah menggunakan perkataan nazzala di sini, maksudnya turun bertahap-tahap. Ya, kalau kita tengok di situ ada perkataan wa anzalat Taurat wal Injil. Taurat, Injil ini dia turun sekaligus Ustaz, ya. Turun pada Nabi Musa, turun kepada Nabi Isa itu sekaligus, tidak seperti Al-Quran. Apakah sebabnya? Dalam Al-Quran menjelaskan bahawa untuk meneguhkan hati Nabi, para sahabat, sama macam kita Ustaz, ya. Quran kita dah lengkap, ya. Ini seperti langit atas ke langit bawah, tapi ia turun kepada hati tuan-tuan sekalian, pada hati saya bertahap-tahap. Kita tidak akan faham terus 30 juzuk sekaligus, walaupun hafaz 30 juzuk, datang saja masalah pada zaman Nabi, datang ayat. Datang cabaran, datang ayat. Datang cabaran, ujian, datang ayat. Ia juga akan berlaku kepada kita. Bila kita ada masalah, cepat-cepat kita cari Al-Quran, kita akan terkejut bahawa Allah menurunkan, memasukkan nilai itu, dan moga-moga dengan Quran Time ini kita dapat serba sedikit. Kadang-kadang kita belajar juga Ustaz, ya. Belajar jalan je terus, ya. Dia tak cukup masuk ke dalam. Dia biasanya akan masuk bila ada cabaran. Kita tengok, ya Allah, ini adalah solusi kepada saya, satu ayat, dan bergerak lagi dan bergerak lagi. Sebagai pengajaran, resolusi daripada nuzul Quran kita ialah apa? Kita kalau belajar Quran ini bertahap-tahap, ya, berguru sikit-sikit, jangan kelang kabut, kerana walaupun ada yang kata saya dah lambat Ustaz, baru kenal Quran Time pada tahun ini. Contohnya, saya kalau boleh nak habis 30 juzuk umur dah 60 tahun. Bawa bertenang, ya. Allah cakap nazzala kepada Nabi, walaupun ada sahabat yang masuk Islam dah lewat di Madinah, tapi tetap juga surah ini surah Madaniyah. Allah ingatkan nazzala juga untuk kita bertahap-tahap, sedikit demi sedikit. Jadi lantas selepas itu, apakah lagi yang perlu kita amalkan berteraskan kepada penurunan Al-Quran ini? Jom kita pergi kepada surah seterusnya, surah Al-Kahfi. Surah yang ke-18, ayat yang pertama pada halaman 293. Kita mendengar bacaan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Masya-Allah. Saya sebenarnya teruja lagi pada hari ini. Suka untuk saya nak memadamkan senyuman saya pada hari ini. Dapat bersama-sama dengan Allah Rabbi, sentuh tak boleh lagi. Jangan sentuh Ustaz, ya. Okey. Fadil sahabat saya Allah Ustaz Rabbi, Abdul Rahman, penonton umat Al-Quran. Alhamdulillah, bila kita bercakap tentang nuzul Quran, sudah pasti kita rasa teruja sekali bagaimana cara Allah Taala menurunkan Al-Quran kepada kita. Sebagaimana disebut oleh Al-Fadil, bertahap-tahap. Sebagaimana kita ada atas dunia dan kita rasa teruja dengan Al-Quran yang merupakan panduan hidup kita semua. Saya tengok sebuah hadis Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim daripada Ibnu Umar Al-Khattab. Nabi SAW sabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara saja. Dua ni boleh? Tidak dibenarkan hasad kecuali dalam dua perkara. Apa yang pertama? Rajulun atahullahul Quran. Seorang lelaki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, ilmu Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, dan dia membacanya, menelaahnya ilmu Al-Quran. Dia membaca, dia mengajar Al-Quran, mentadabbur Al-Quran Karim setiap sepanjang malam dan sepanjang siang. Kita boleh dengki kalau kita baca dalam Facebook, komen-komen Facebook, seronoknya tengok Ustaz Fazrul tadabbur ayat Al-Quran, best sangat, simple sangat, hero kami di PKP ni, hero kami subhanallah. Macam mana nak baca Quran macam Ustaz Tamizi. Itu satu cemburu yang dibenarkan. Bahkan para ulama kata al-ghibtah, iaitu kita mengharap nak jadi macam tu. Sebagaimana disebut Allah dan hadis tadi, nak jadi macam Ustaz Tamizi, nak jadi macam Ustaz Fazrul, berharap, dan pada masa yang sama kita tidak menginginkan nikmat itu ditarik kembali. Itu dengki, cemburu yang dibenarkan. Masya-Allah. Maka alhamdulillah, saya sebenarnya cemburu. Saya cemburu Ustaz Fazrul. Bila kita dengar kupasan-kupasan yang mudah, simple untuk kita amalkan. Dan apatah lagi suara emas sahabat saya Ustaz Tamizi Abdul Rahman. Rasa macam seronok hari ini. Alhamdulillah. Bila kita dah lama-lama tak jumpa ni, insya-Allah kita kembali kepada manual kita. Masya-Allah. Al-Kahfi, ayat pertama. Saya baca satu ayat sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah
الكتاب ولم يجعل له عوجا. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Subhanallahul azim, masya-Allah. Masya-Allah, Ustaz. Maksudnya ini Ustaz. emas kuasa 3 Ustaz ya. Emas kuasa 3. Emas kuasa 3 Kuasa 3. masya-Allah. Masya-Allah. Moga Allah terus berikan keberkatan pada Ustaz Amin. Tarmizi, pada Ustaz Tarmizi. Mohon doa daripada tuan-tuan untuk kita terus menghargai Al-Quran. Kata Allah, segala pujian bagi Allah yang menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah menurunkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ini surah Kahfi yang kita sudah pun lihat sebelum ini, surah gua sebenarnya. Cabaran akhir zaman ini kalau kita nak dielakkan, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Kahfi disunahkan setiap minggu dibaca Ustaz ya. Paling kurang pun 10 ayat itu kita hafal, kita baca berkali-kali. Kalau setiap Jumaat itu menjadi cahaya 8 hari bila kita membaca 110 ayat daripada surah ini. Jadi apakah ringkasan? Kalau kita boleh lihat dalam ayat yang pertama ini, segala pujian bagi Allah yang menurunkan nuzul Al-Quran ini kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ia adalah satu kitab menjadi panduan walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada bengkok. Ya, kesannya apa? Kalau hujung zaman ini ada cabaran dari segi cara kita berfikir, cara kita berperasaan, kita mungkin goyang dalam kehidupan kita. Rupa-rupanya bila kita selalu bersama Al-Quran, maka insya-Allah Ustaznya kita tidak akan mudah digoncang. Tapi syaratnya ialah apa? Setiap hari kita kena menyatakan alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab, ya, puji pada Allah, bersyukur, ya, dan bersyukur itu diringkaskan dalam surah Fatihah yang kita baca setiap hari, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau orang tanya apa khabar hari ini, kalau tuan-tuan boleh baca Quran pada hari ini, jawapannya ialah alhamdulillahirabbil alamin, ya. Syarahnya itu, dia punya penerangannya ada pada ayat nombor 1 untuk kita pegang, kita bina dalam diri ahli keluarga kita agar anak keluarga kita, ya, ahli keluarga kita ini dilindungi oleh Allah daripada fitnah paling besar ialah fitnah Dajjal Ustaz ya. Itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah daripada surah Al-Kahfi. Jom kita nak bergerak langsung terus kepada surah seterusnya, surah Maryam. Kita baru saja mendalami surah Maryam. Surah Maryam adalah surah bagi orang yang stres, bagi orang yang rasa bahawa mencabarnya hidup saya ini, ya. Kalau contohnya Nabi Zakaria tidak ada anak, Maryam ada anak tapi tak ada suami, ya, ataupun Nabi Ibrahim dipulaukan oleh ayahnya. Keluar kan. Bila bercakap perkara yang baik. Kalau kita ada peristiwa yang menyebabkan kita stres dalam hidup kita, jom kita tengok surah Maryam, muka surat 309 ayat yang ke-64 bersama-sama dengan Ustaz Tarmizi. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan para penonton. Setia dengan Malaysia Quran Time. Hari ini kita special istimewa Nuzul Quran dan kita pun bersama ni. Allahu Akbar. Saya Ustaz tadi pasal Ustaz Tirmizi baca dengan bacaan mujawwad mujawwad macam yang saya baca tadi tuan-tuan, bacaan murattal sangat. Jadi baca sebab seronok sangat. Allahu Akbar. Kita baca semangat lagi lah. Masya-Allah, masya-Allah. Saya pun nak cubalah. Nak cuba mujawwad. Kalau tak jadi mujawwad, minta maaf lah. Minta maaf lah. Allah. Mujawwad tu sedap juga Ustaz ya. Okey, teruskan Ustaz. Jadi subhanallah. Tadi Ustaz Tirmizi baca tadi apa nama ras lagu ras. Itu lagu ras yang Ustaz Tirmizi baca mujawwad, tapi subhanallah memang Allahu Akbar. Satu yang kita impikan mudah-mudahanlah kita dapat anak-anak kita di zuriat kita boleh mahir dengan Al-Quran insya-Allah. Jadi nak cuba ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cuba ayat 64 ni dengan mujawwad. Mujawwad dalam tingkatan bacaan tu dia punya maratib dari 3. Hadar cepat laju. Tadwir pertengahan. Yang kita baca seperti biasa tu tadwir lah. Di sana ada tahqiq. Tahqiq ni bacaan tu satu lebih pada mujawwad tadi lah. Lambat. Kemudian walaupun macam mana pun tiga-tiga bacaan itu termasuk di bawah kategori tartil yang diperintahkan oleh Allah. Suratil Quran tartil. Baca Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan, jelas dan sebagainya. Masya-Allah. Okey, tadi saya dah tadwir. Ni nak cuba tahqiq. Nak cubalah, cuba baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما نتنزل إلا بأمر ربك الله له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك سبحان الله ما شاء الله وما كان ربك نسيا صدق الله العظيم. Allah. Satu ayat Ustaz. Satu ayat. Tak banding banyak Ustaz. Oh ya, betul Ustaz ni puasa Ustaz ya. Puasa. Okey, alhamdulillah. Dan ayat 64 ini, dan tidaklah kami turunkan kecuali atas perintah Tuhanmu, miliknya lah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita dan segala yang ada di antara kedua-duanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Maksudnya inilah satu perkataan yang diujarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ini kerana Nabi dia rasa berat ketika nak bersama dengan ayat baru ya, dengan Al-Quran. Tetapi bila dah dapat itu, dia rasa betapa leganya. Jadi kalau boleh nak minta lebih sikit. Minta lebih, maka ditegur oleh Allah SWT ya. Maksudnya apa? Tidaklah kami turunkan kecuali ya bi amri rabbik, dengan arahan ataupun perintah Tuhanmu. Jadi Allah tahu bila nak bagi, bila tak ya. Kalau dalam konteks kita ni, walaupun kita rasa nak ambil 30 juzuk terus, faham, tadabbur, tilawah, mujawad Ustaz ya, 30 juzuk, tapi rupa-rupanya bi amri rabbik. Allah yang menyusunkannya, dan Allah berada ya, maksudnya milik Allah segala-gala, di depan, belakang, di antara keduanya, di hujung itu menarik. Masya-Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tak lupa. Ya, Allah tak lupa kita, tuan-tuan sekalian ya. Dalam kisah Maryam itu dia kata nasyam mansiya kan, kalau boleh aku ni nak dilupakanlah, malu sangat, tetapi Allah tidak lupa. Kalau kita rasa kita dah stres sangat dalam hidup kita, tetapi kalau kita rasa lupakanlah segalanya, Allah tak lupa kita. Allah akan beri dan beri anugerah kepada kita, namanya Al-Quran. Jadi itu sebabnya kalau dalam stres, dalam kita meraihkan nuzul Quran ini, kalau tahun yang akan datang ada cabaran, jangan lupa satu perkara, iaitu Al-Quran. Al-Quran. Ya. Baik. Jadi mengapa Al-Quran ini penting? Kerana ia ada satu rahsia. Allah nyatakan pada surah Sajdah pula. Mari kita bergerak kepada surah Sajdah. Okey, kita bergerak daripada surah Sajdah ayat yang ke 19. Okey, fokus pada ayat 19. InsyaAllah saya akan baca daripada ayat 18 dan 19. Ayat sebelum tu Allah Subhanahu Wa Taala buat pertanyaan, adakah sama orang-orang yang beriman dengan orang fasik? Di manakah tempat orang-orang yang beriman? Jom sama-sama kita baca ayat 18 dan 19 surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-19 Ustaz ya. Tadi bercerita tentang adakah sama orang beriman dengan orang yang fasik, yang merosakkan diri sendiri ini? Adakah sama? Jawapannya sudah tentu pada ayat 18 itu, la yastawun. Tidak sama ya, kerana orang beriman tadi pada ayat sebelumnya itu bercakap tentang dia bangun malam, dia tak tidurnya tak berapa lama sangat ya. Dia tak selesa pasal apa? Pasal banyak lagi amalan yang dia kena buat kerana banyak kekurangan diri, jadi kena selalu bersama dengan Allah.
Yang keduanya, dia selalu berdoa, dan yang ketiganya, dia infak. Dia selalu tolong orang, tolong, beri, derma dan sebagainya. Jadi 3 perkara ini adalah ciri orang beriman. Macam mana boleh jadi begini? Kerana orang ini adalah orang yang sentiasa dekat dengan Allah SWT. Surah Sajdah. Ya. Dan Allah menyatakan pada ayat 19, orang yang beriman dan beramal soleh begini, falahum jannatul ma'wa, bagi mereka adalah syurga al-ma'wa, nuzulan. Nuzulan itu ada kaitan dengan nuzul kita sekarang ini. Jannatul ma'wa ini adalah dia punya introduction. Introduction. Banyak lagi jannah yang lain, dia boleh dapat lagi banyak, tapi ini sebagai permulaan anugerah daripada Allah kepada tuan-tuan yang berada di rumah kerana beramal dengan 3 perkara yang ada dalam ayat yang ke-16 ini dalam surah Sajdah. Kesannya apa tuan-tuan? Kalau ini adalah preview, rupa-rupanya Al-Quran ini juga adalah preview juga. Masya-Allah. Ya, di akhirat previewnya namanya Jannatul Ma'wa. Di dunia ini bila Allah nuzul Quran, dia bukan sekadar anugerah, dia ada anugerah preview kepada akhirat nanti. Pasal kita bacakan semua ni salama kan, semua baik-baik dalam Al-Quran, kita akan bertemu dengan keadaan tidak ada dosa, tidak ada laun, tidak ada sia-sia, hanya yang sejahtera saja. Di mana? Di syurga nanti, insya-Allah. Lagi banyak kita membaca Al-Quran, lagi banyak kita dapat preview betapa indahnya suasana di sana, Ustaz, ya. Jadi inilah 4 sudut kita melihat nuzul Al-Quran. Bertemu lagi kita sebentar nanti, Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19, edisi khas pada hari ini sempena nuzul Al-Quran. Sebentar tadi kita sudah pun mendalami 4 daripada 290 tempat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang nuzul, tentang turunnya Al-Quran. Di samping beberapa istilah nuzul yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang maksud bahawa ini adalah satu anugerah yang amat hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini insya-Allah kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Ustaz ya, kita nak teruskan untuk bacaan daripada surah 29, surah Al-Ankabut. Kita sudah mendalami surah ini, Ustaz, ya. Surah cerita tentang kalau kita ada ujian dalam hidup ini, Allah sentiasa menguji. Pergilah ke rumah Allah, ingatlah Allah, jangan pergi ke rumah labah-labah. Ya, jangan pergi ke World Wide Web terlampau banyak sangat. Kita kena cari Allah, cari rumah Allah. Walaupun sekarang ini kita PKP, Ustaz, ya, tak dapat datang, tetapi kita boleh bina mihrab, kita boleh bina ruang solat Quran kita, Quran corner di rumah masing-masing. Moga-moga tuan-tuan sudah pun ada, ya. Mungkin Quran Time ini tuan-tuan gunakan ruang itu. Lantas mari kita tengok apakah kesan kalau kita makin banyak membaca Al-Quran, apakah kesannya. Kita lihat pada surah 29 ayat 46 pada halaman 402. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Subhanallah. Kita nak sambung pengajian kita hari ini ayat 46. Dan kita hari ini berada di hari nuzulul Quran. Kalau kita perhatikan Ustaz, ya, Ustaz Tirmizi, betapa Rasulullah SAW begitu bersungguh-sungguh dan baginda mengorbankan diri baginda untuk menyebarkan, untuk menyampaikan Al-Quran. Para sahabat contohnya, Allahu Akbar. Dan penurunan Al-Quran pada Nabi itu berbeza-beza suasana dia. Ada yang ketika Nabi mendapat ilham ataupun mimpi yang benar, dan antara pandangan menyatakan bahawa Nabi SAW antara saat waktu wahyu diturunkan ketika paling berat adalah ketika bunyi seolah-olah gemerincing loceng, Ustaz, ya. Berat Nabi nak terima, subhanallah. Kita hari ini, Allahu Akbar, Al-Quran ada di tangan kita, mushaf berbagai-bagai bermacam-macam jenis. Maka marilah kita ambil kekuatan Ramadan ini untuk kita terus berdampingan belajar mendalami Al-Quran, insya-Allah, ya. Baik, jom kita baca ayat ke-46 di muka surat 402, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب التي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن
إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ayat 46 daripada surah Al-Ankabut ini bercerita tentang cabaran yang dilalui oleh Khabbab, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Allah membawakan ayat 46 ini sebagai kaedah ya, bagaimana berinteraksi dengan ahli kitab dan juga bagaimana untuk bercakap dengan mereka, kerana mereka adalah orang yang ada wahyu, ada kitab, tetapi ada perbezaan-perbezaan, dan juga apabila sudah sampai kepada wahyu akhir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu mereka beriman kepada mesej akhir. Nuzul Al-Quran ini adalah untuk semua, bukan hanya untuk orang selain daripada Yahudi ataupun selain daripada ahli kitab sahaja. Mencabar kerana apa? Kerana mereka sudah ada kitab dan mereka kena bukan berpindah sebenarnya, mereka melengkapkan dengan mesej terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah cara Allah mengajarkan cara untuk bercakap, berinteraksi dengan mereka untuk kita pada tahun 2020 ini juga? Waqulu amanna, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Jadi menyatakan cari kesamaan. Maksudnya saya percaya kitab awak, saya juga percaya kitab yang diturunkan pada kami. Jadi maksudnya jomlah sama-sama. Ya, dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Wa ilahuna wa ilahukum. Tuhan kami, Tuhan kamu. Nak beritahu bahawa Tuhan hanya satu aja. Ya, pasal di dalam ahli kitab yang sudah melencong ini, ada yang kata 3, ada yang 2, ataupun Isa ibnu Maryam ini sebagai Tuhan. Jadi cari kesamaan. Dan menariknya di hujung itu, wa nahnu lahu muslimun. Kami ini kepadanya, kepadanya muslim, menyerah diri. Perkataan lahu itu menunjukkan bahawa kami Islam ini bukan kerana ikut-ikut orang lain, bukan kerana mak saya suruh baca Quran, suruh jadi baik, saya jadilah baik. Okey, pasal bos saya kata kalau tak baik kena buang kerja, maka sayalah kena solat. Bukan, wa nahnu lahu muslimun, saya ataupun kami ini lahu, hanya buat menyerah diri ini kerana Allah. Inilah kesan apabila kita, tuan-tuan, sebagai pemimpin, kalau inginkan rakyat ataupun kita inginkan ahli keluarga kita yang buat hanya kerana Allah, sudah tentunya ini satu anugerah besar, adalah dengan beriman kepada Al-Quran yang kita sambut ulang tahunnya pada hari ini. Ini sudut yang pertama bagi slot kita yang kedua ini. Dan yang kedua ni kita nak tengok bila Quran ini turun, Ustaz ya. Dan Quran ini penuh barakah, ya. Kita selalu cakap barakah. Mari kita tengok bagaimana barakah itu dimaklumkan dalam surah Ad-Dukhan, surah 44 ayat yang ketiga. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Tuan Fazrul. Sahabat saya Ustaz Tamizi yang sentiasa ceria. Handsome, insya-Allah. Insya-Allah. Ahlul Quran. Allah Rabbi. Amin ya rab. Amin ya rab. Kita meneruskan kembali dalam surah Ad-Dukhan. Kita melihat bilakah Al-Quran itu diturunkan. Masya-Allah. Insya-Allah. Surah Ad-Dukhan, muka surah 496. Saya akan bacakan daripada ayat pertama hinggalah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allah. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin.
Sadaqallahul azim. Surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 Ustaz ya. Sebentar tadi, terima kasih jazakallahu khair. Apa yang kita baca sebentar tadi adalah salah satu daripada 7 surah Hawamim. Kita sudah pun melihat ya surah Fussilat salah satunya, ada surah Ad-Dukhan sampailah kepada surah nombor 45, surah 46 Ustaz ya. Maksudnya ada 7 surah. Dan kita belum lagi mengkaji surah Ad-Dukhan, tetapi pada surah ini Allah bercerita tentang Hamim. Saya tak tahu apa maksudnya, Allah saja yang tahu. Wal kitabil mubin, kalau kita selalu menyerah kepada Allah, mengakui bahawa Allah itulah yang paling bijaksana, yang paling berilmu, maka kita insya-Allah akan mendapat kejelasan daripada kitab yang Allah turunkan. Dan bilakah ia diturunkan? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ia kami turunkan, sesungguhnya kami turunkannya pada malam yang penuh dengan barakah. Mengapa malam itu penuh barakah? Kerana Quran. Malam-malam lah biasa Ustaz ya. Kalau kita tengok sebentar nanti surah Al-Qadar, mulianya malam itu adalah kerana Quran. Mulianya jadi ketua kepada malaikat ialah kerana Jibril membawa Quran. Dan Nabi Muhammad itu menjadi penghulu kerana Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan yang berada di rumah terus bersama dengan Al-Quran, cuba memahaminya siang dan malam, kita beramal dengannya, kita dijanjikan oleh Allah menjadi mulia kerana kita bersama dengan mukjizat kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memberitahu ke sini adalah mubarakah. Apa maksud mubarakah? Al-birkah maksudnya kolam Ustaz ya. Orang Arab ni kalau dia pergi ke padang pasir tu, dia tengok dia haus ni kan. Kalau puasa ni kan, cuba ada jumpa kolam, dia namakan al-birkah ya. Dan al-birkah itu thubutul khair, kebaikan yang tetap, yang banyak ya, menurut Asfahani ya. Maksudnya apa? Bila dapat kolam tersebut, kira insya-Allah hidup berpanjangan ni ya. Kalau tidak tak lama ya. Bila dapat al-Quran, itulah gayanya kita rasa wah bestnya dengan al-Quran yang saya nak baca, Quran time yang saya akan ada bila-bila masa ya, siang dan malam, dan saya tahu bahawa ini adalah sumber penuh barakah yang Allah akan bantu dan bantu thubutul khair, kebaikan yang amat tetap hingga kita sampai ke daerah yang bernama syurga nanti. Dan sesungguhnya kami munzirin, ada peringatan Ustaz ya. Maksudnya kadang-kadang kita mungkin susah nak ditegur oleh orang lain, tapi Quran ini dia akan pam ya, teguran mauizah, inzar daripada Allah. Kesannya kita akan lembut hati sehingga kan kita dapat membezakan yang hak dan yang batil pada setiap urusan. Itu yang disampaikan pada ayat nombor 4. Dan inilah nuzul Quran, peranan Al-Quran, fungsi Al-Quran, dan mesej ini juga berulang ya dalam sudut yang berbeza dalam surah yang saya yakin tuan-tuan di rumah selalu baca, surah Al-Qadar. Masya-Allah. Jom kita Ustaz. Okey, baik. Tiba giliran saya pula ya. Ya. Kalau boleh nak giliran Ustaz Timizi je baca, nak dengar tadi subhanallah. Ustaz Tamizi. Kita bertukar-tukar imam ya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah menarik Al-Quran subhanallah. Kalau Nabi Allah Musa alaihi salam, zaman Nabi Musa kehebatan sihir. Jadi antara mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam lebih hebat, maknanya kelebihan antara mukjizat dia dapat menghapuskan sihir-sihir itu. Kalau Nabi Allah Isa mungkin pada zaman itu kehebatan perubatan. Tapi Nabi Allah Isa Allah anugerahkan hebat lagi, boleh hidupkan yang mati kan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi, pada ketika itu tingginya gaya bahasa Arab kan, syair-syair, sehingga kan nak pergi perang pun guna syair-syair, tambah semangat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk menenggelamkan ataupun untuk mengangkat Al-Quran itu lebih hebat, lebih tinggi daripada gaya bahasa Arab. Sebab itu Ustaz sebut tadi Al-Hawamim tadi kan, Hawamim, surah-surah yang hanya Allah tahu rahsia dia, kehebatan dia subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam 365 hari 365 malam kita jumpa, malam inilah malam yang terbaik dalam satu tahun, iaitulah malam Al-Qadar. Mudah-mudahan kita sama-sama memburu malam ini dalam baki-baki Ramadan kita ini. Ramadan kali ini kita dapat jumpa lagi dengan malam Al-Qadar. Mari kita baca surah Al-Qadar, kelebihan dia insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul
القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يا رب آمين. سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada surah Al-Qadar, surah yang ke-97, ada 5 ayat sebentar tadi. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam, kalau tadi mubarakah, di sini adalah Lailatul Qadar, ya, malam yang diqadarkan, ditentukan apakah yang akan berlaku pada tahun seterusnya. Satu maksudnya, satu lagi qadar ini sesuatu yang sempit. Mengapa sempit? Rupa-rupanya bila ditanya balik wama adraka ma lailatul qadar, maksudnya dalam al-Quran ni kalau Allah bertanya wama adrak itu maksudnya benda besar ni, ya, bukan sekadar kalau Musailamah al-Kazzab ya ditanya wama adraka mal fil kan, gajah pergi zoo dia dah tahu dah kan, tak besar pun, saiz dia besar. Tapi yang ini adalah benda yang besar, perlu ambil tindakan. Dan apakah perkara tersebut? Allah menyatakan Lailatul Qadar ini manfaatnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tak cakap bagaimana dulu. Allah cakap reward, ganjarannya lebih baik daripada 1000 bulan. Harapnya kita dapat ganjaran ini. Hidup mungkin 60-70 tahun Ustaz ya. Tapi kalau 1000 bulan ini lebih kurang 1000 tahun ini lebih kurang kalau 1000 bulan 83 tahun ya. Jadi maksudnya masa kita beribadah itu lebih. Allah beritahu kalau kita hargai ulang tahun ini. Jadi bila bercakap tentang Al-Qadar ini, adakah waktu 17 Ramadan? Itu ada perbincanganlah ya. Nuzul Quran ini adakah wahyu pertama ataupun malam Quran turun daripada atas ke bawah ya. Ada dua pendapat. Kalau atas ke bawah sekaligus Lailatul Qadar. Kalau wahyu pertama, satu pendapat menyatakan surah yang akan kita baca sebentar nanti wahyu daripada surah Al-Alaq. Jadi Allah menyatakan apa yang berlaku pada malam tersebut, malaikat berduyun-duyun ya bersama ataupun turun ke bawah ya. Allah menyatakan tanazzalul malaika warruh. Ruh itu sebenarnya Jibril. Biasanya dalam Al-Quran kalau ruh ataupun Jibril didepankan maksudnya Jibril tengah bertugas. Tapi kalau diletakkan nombor 2 itu maksudnya tugas dah habis, memang dah habis dah pun. Maksudnya ini adalah untuk menyambut ulang tahun wahyu diturunkan dengan izin Tuhan ya, min kulli amr. Dia akan bahagia sejahtera sampai ke fajar seterusnya. Malaikat berdoa siapa yang beribadah pada malam tersebut, tuan-tuan teruskan ya Quran time pada waktu malam ini ya, kita doakan kita dapat. Dan insya-Allah kalau kita dapat malam ini, moga-moga nanti satu tempat nanti kita dapat satu lagi salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Masya-Allah, itu datang daripada Allah beritahu kepada orang-orang yang menghargai, mengambil peluang salamun hiya hatta matla'il fajr, walaupun satu rakaat Ustaz ya. Ataupun ada yang kata saya tak sempat bangun lah Ustaz, letih kan, bekerja apa sebagainya, sembahyang isyak ya, tunaikan elok-elok, sembahyang tarawih tunaikan elok-elok. Tak dapat 8 rakaat, kalau tak dapat juga cubalah sedaya upaya, tapi kita tahu bahawa ini 83 tahun ganjarannya. Kebaikan ya, kebaikan. Jadi kena buat banyak baik. Satu teringat apa tu? Sayyidatina Aisyah pangkali pernah bertanya kan, kalau ketika itu tak boleh solat dan sebagainya, apa nak buat kan? Ada satu doa kata tak silap yang Nabi SAW ajar pada kita, Ustaz Zia, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. So boleh amalkan. Amal Allah. Jadi akhirnya kita dapat 83 tahun kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan berapa tahun kita hidup, berapa puluh kali dah Lailatul Qadar, tak darat pula. Allah 83 tahun. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bentuknya syurga. Dan ini berkat kerana Quran. Allah. Kan, kerana Quran, tuan-tuan. Maka Allah beri keberkatan sampai 83 tahun itu. Allahu akbar. Dan itu sebabnya kita nak melihat akhir sekali ialah wahyu akhir.
Wahyu akhir ke wahyu awal? Wahyu pertama. Masa nuzul Quran Ustaz ya. Ini bukannya khatam Quran. Betul ya. Ini nuzul Quran. Wahyu pertama daripada surah Al-Alaq, surah yang ke-96. Kita nak dengarkan daripada Ustaz Tirmizi. Allah. Terima kasih. Kalau tadi kita baca surah Al-Qadar, surah yang ke-97, sekarang kita undur satu surah. Surah yang ke-96. Kenapa undur? Kalau kita nak mencari maksud, mentadaburi, sebagian ustaz lah nanti terangkan sebab kalau baca Quran jadi imam kena baca ikut tertib. Tapi ada pun kita tadabbur, kita tak ada masalah lah ayat yang sesuai untuk kita sama-sama dapat nikmati dia punya kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama menghayati bagaimana wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah mesejnya? Apakah makna yang insya-Allah akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sama-sama kita hayati surah Al-Alaq, ayat pertama hingga ke-5 Ustaz. 5. Kenapa sampai 5 saja? Insya-Allah Ustaz Fazrul akan beritahu nanti. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan Ustaz Tirmizi ya. Wahyu pertama inilah wahyu pertama di Gua Hira ketika Nabi menghadapi masalah cabaran, berfikir tentang pelbagai kebobrokan, keburukan yang berlaku di sekitar Mekah, di sekitar Kaabah itu yang mulia tetapi ada berhala yang banyak, orang-orang yang kaya menindas orang-orang yang miskin, anak-anak perempuan ditimbus di dalam lubang, dianggap sebagai kelas kedua. Nabi berfikir, apakah solusi perkara ini? Nabi bertahannus, Nabi beruzlah ke Gua Hira. Dalam beberapa masa itu muncul malaikat Jibril sebagai perantara, sebagai wakil membawa wahyu pertama. Ada 5 ayat sahaja yang kita baca tadi Ustaz ya. Kenapa 5 ayat? 5 ayat sahaja. Yang lainnya bila turun 3 tahun selepas itu. Masya-Allah. Sekitar 3 tahun. Ya, bila dah dapat 5 ayat ini balik ke rumah, takut, gemetar. Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin mententeramkan dan akhirnya Nabi baru dapat confidence, keyakinan untuk terus berdakwah sembunyi, terang-terangan, dan selepas itu ada cabaran. Ya, cabaran yang dinyatakan pada ayat 6 hingga ayat yang ke-19 itu. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah wahyu pertama, wahyu untuk menyelesaikan isu. Ada banyak masalah, ya, ada banyak masalah di Mekah itu. Allah cakap, bacalah dengan nama Tuhanmu. Kalau kita ada masalah di zaman 2020 ini, COVID-19 yang kita ada Ustaznya, dengan pelbagai masalah ekonomi dan sebagainya, kita kena buat kajian Iqra'. Qara'a itu mengumpulkan beberapa perkara menjadi sesuatu yang bermakna, ya. S campur A campur Y campur A, namanya apa Ustaz? Saya. Okey, mudah saja. Jangan terkejut Ustaznya. Okey. Jadi zaman ini memang Nabi terkejut. Betul Ustaz. Baca, Nabi tak boleh baca. Nabi tak boleh baca kan. Muhammad Nabi Qari kan 3 kali kemudian dipeluk dan akhirnya Nabi ikut. Ya, salah satu disiplin dalam belajar talaki Ustaz kan. Dia kena berguru ni pasal kadang-kadang kita boleh ke baca, boleh ke tak boleh. Cikgu kata baca terus boleh je kan. Okey. Jadi ini perkara penting dan kita kena kembali pada Allah. Bila dah buat kajian itu mestilah kita kembali kepada Allah, sehingga kan petanda kita ini makin dekat dengan Allah ialah apabila kita banyak, pada ayat 19, banyak bersujud dan banyak membuat perkara mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan nuzul Quran ini kita menjadi orang yang banyak bersujud, banyak mendekatkan diri pada Allah, yang kita harap kita selalu berdoa, ya, dan kita dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu, huruf-huruf Al-Quran ya Allah, menangis membacanya, menerangi hati kami ya Allah. Jadikan lidah kami lidah yang fasih menyebut kalam-Mu Al-Quran, telinga kami telinga yang tidak pernah jemu mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, hati kami hati yang senantiasa rindu untuk bertemu dan juga untuk menelaah Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami zuriat keturunan kami orang-orang yang celi Al-Quran, bukan anak-anak, bukan zuriat yang buta Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima segala doa yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah, dan kita mengambil pelajaran daripada peristiwa nuzul Quran. Ada banyak pelajaran ustaznya, 200 lebih penggunaan nuzul ini, nazala di dalam Al-Quran. Hari ini kita tak sempat nak check Facebook ustaz ya. Okey, kerana banyak sangat ya, banyak sangat ayat yang perlu kita kaji pada hari ini. Moga-moga paling kurang di hujung ini kita semak balik yang tadi kita dah belajar, iaitu resolusinya makin kita ini baca Al-Quran, makin menyebabkan kita buat hanya kerana Allah ustaz ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, Al-Quran turun pada waktu malam yang diberkati, jadi kita kena hidupkan malam kita dengan Al-Quran, dengan banyakkan bersujud ya, agar lebih diberkati hidup kita pada tahun mendatang. Yang ketiganya ialah malam diturunnya Al-Quran ini adalah Al-Qadar. Para salafus soleh dulu ustaz ya, 6 bulan selepas Ramadan dia buat persediaan, kemudian 6 bulan sebelum Ramadan buat persediaan, maksudnya 1 tahun lah. Kerana Al-Qadar, malam Lailatul Qadar itu amat berharga. Ia perlukan persediaan, bukan sekadar happy-happy saja boleh terus dapat bangun. Itu adalah anugerah dengan izin daripada Allah yang perlu kita rebut, usahakan. Dan yang keempatnya ialah kita selalulah membuat kajian, selalulah baca segala perkara, tetapi mestilah kembali balik kepada Allah, dan sumber paling utama solusi hidup kita adalah dengan anugerah daripada Al-Quran ini. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, untuk kita memastikan perkara ini tersebar lebih ramai daripada ahli keluarga kita, kita ada program ya, World Quran Hour ustaz ya, yang akan berlangsung pada 13 hari bulan Mei 2020 pada 20 Ramadan jam 12 tengah hari. Tuan-tuan dijemput ya, sila maklumkan di rumah masing-masing ya, di pejabat masing-masing, agar kita terus boleh dapat memanfaatkan, menghargai Al-Quran. Dalam masa yang sama juga kita ada kempen wakaf Al-Quran, kerana kita yakin ada pesakit-pesakit di hospital, di pusat kesihatan tidak mampu ya membeli mushaf. Jadi kalau kita dapat kongsi-kongsikan itu adalah amat bagus. Moga-moga itu sebagai sumber barakah, sebagai jariah kita, pahala berpanjangan, nun
sampai ke syurga Allah Amin, Subhanahu Wa ya Taala. Allah. Jadi terima kasih pada Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi berada bersama, dan terima kasih pada tuan-tuan terutamanya yang sudi terus bersama. Insya-Allah kita menyambung esok surah Fussilat, masih lagi kita ada bahagian yang ketiga. Ya, Ustaz. Bertemu lagi Malaysia Quran Time, Musaadah Musaadah COVID-19.